يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج عطف الدياجيرة العالم يا أهيل الجود والكرم. نحن جيران بذا الحرام حرام الإحسان والحسن. نحن من قوم به سكنوا وبه من خوفهم أمنوا. وبآيات القرآن عونوا فالدائر فينا أخا الوهاني. نعرف البطح وتعرفونا والصفا والبيت يألفونا. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع شان ودرجي عطفتي جيرة العالم يا أهيل الجود والكرم. يا رسول الله سلام عليك يا رسول الله يا رفيع شان ودرجي يا حبيب الله عطفتي جيرة العالم يا أهيل الجود والكرم. ولنا المعلى وخيف منا فاعلمن هذا وكن وكني. ولنا خير الأنام أبو وعلي المرتضى حسبه. وإلى السبطين ننتسب نسبا ما فيه من دخاني. كم إمام بعده خلافوا منه سادات بذا عرفوا. وبآيات القرآن عونوا فالدائر فينا أخا الوهاني. نعرف البطح وتعرفونا والصفا والبيت يألفونا. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج عطفتي جيرة العالم يا أهيل الجود والكرم. يا رسول الله سلام عليك يا الله يا الله يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله عطفتي جيرة العالم يا أهيل الجود والكرم. يا رسول الله سلام عليك يا رسول الله يا
Assalamualaikum dan selamat pagi. Salam hormat diucapkan kepada anda semua, followers tercinta di Nizam Malik Page. Anda bersama dengan saya Syafika daripada tim Saham Masri, dan pada pagi ini macam biasa setiap hari Khamis jam 8.30 pagi, okey, kita ada live bacaan Yasin dan juga tazkirah yang akan dipimpin oleh Ustaz Ilin Aminin. Okay, dan first of all, macam biasa, saya nak minta respon daripada anda semua yang sedang menyaksikan kita secara live. Boleh tak tulis hadir di ruangan komen supaya saya tahu siapa yang hadir, siapa yang menonton kita pada pagi ini. Dan juga, okay, bantu saya untuk tulis di ruangan komen, adakah line internet kita okey pada pagi ini? Ataupun suara jelas ataupun tidak. Okay, komen sekaligus di bawah. Alright, dan saya nak tengok siapakah yang dah bersama dengan saya pada pagi ini. Okay, dan juga banyak kan dia punya syarat dia. Dan juga saya nak minta bantuan daripada anda semua. Boleh tak bantu untuk tekan button like dekat bawah ni. Okay, spam button like banyak-banyak dan juga sharekan kepada 5 grup Facebook yang anda join. Boleh ke? Boleh. Lebih banyak lagi share, lebih banyak lagi insya-Allah manfaat kepada orang ramai. Mungkin rakan-rakan anda, okay, orang lain di luar sana dan sebagainya. Okey, saya nak tengok siapa yang dah bersama dengan saya pada pagi ini. Okey, kita ada Puan Hafsah je. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, kita ada Tuan Said, loud and clear. Alright. Terima kasih banyak-banyak. Okey. Puan Ija, assalam semua. Saya hadir dari Alur Gajah, line clear. Alright, terbaik. Terima kasih Puan Ija. Okey, siapa lagi hadir? Komen lagi banyak-banyak cepat. Dan juga kalau dah share, anda komen dan share dekat ruangan komen. Okey? Alright. Puan Azizah Abdul Rahman, Assalamualaikum Ustaz Ilin Aminin, pihak Nizam Malik dan sahabat-sahabat sekalian. Okey. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada anda semua yang ucap Assalamualaikum di bawah. Okey, di ruangan komen ini. Okey. Dan juga yang macam anda boleh saksikan hari ini, pada hari ini kita akan mulakan dengan bacaan Yasin. Okey, daripada Ustaz Ilin Aminin yang akan dipimpin oleh Ustaz Ilin Aminin, dan seterusnya kita akan pergi kepada tazkirah dengan tajuk kita tips mensucikan hati. Okey, dan saya nak anda share lebih ramai lagi, lebih banyak lagi grup-grup Facebook supaya yang lain-lain pun dapat juga manfaat. Okey, so alright, saya hadir. Saya hadir dari Johor Bahru. Terima kasih kepada anda yang dah komen. Okey, dan tanpa membuang masa, saya nak menjemput Ustaz Ilin Aminin kita. Okey, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat ya hari ini Ustaz? Alhamdulillah sihat. Syafika sihat? Sihat, alhamdulillah. Semalam saya cucuk vaksin. So hari ni semalam. So alhamdulillah dah sihat dah. Okay, so saya nak pass kepada Ustaz Ilin Aminin untuk pimpin bacaan Yasin dan juga tazkirah pada pagi ini. Okay, silakan. Baik. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, hari ini kita akan teruskan program pembacaan surah Yasin kepada tuan-tuan dan puan-puan yang telah bersedia. Kita terus kepada mushaf Al-Quran di muka surat 440, ataupun tuan-tuan dan puan-puan yang sudah pun ada memiliki risalah Yasin, kita bersedia insya-Allah. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihil kiramil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة
قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون
قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون
أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, terima kasih saya ucapkan kepada Tuan Nizam Malik sebagai pengemudi ataupun kita katakan sebagai pemimpin kepada Wealth Academy Sdn Bhd dan semua keluarga besar Wealth Academy Sdn Bhd, tim Saham Mastery, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah pada duha hari yang penuh dengan barakah ini kita dapat bersama dalam satu majlis yang baik. Mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan sentiasa mendapat rahmat dan keberkatan dari Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini kita akan berkongsi satu tajuk yang saya kira cukup penting untuk diri saya sendiri. Pada masa yang sama, saya fikir tajuk ini juga adalah tajuk yang sangat penting kepada semua orang yang ingin meningkatkan diri, yang ingin memperbaiki diri, yang ingin menjadikan diri kita ini lebih baik berbanding hari semalam. Tajuk kita ialah tips mensucikan hati. Mudah-mudahan Allah berikan keikhlasan hati kepada kita berada dalam program pada pagi ini. Siapa yang belum tekankan button like di bawah, siapa yang belum tekankan button share, jangan lupa tekankan like dan share di bawah. InsyaAllah mudah-mudahan ramai lagi orang lain yang dapat manfaat dan kebaikan daripada perkongsian tajuk kita pagi ini, insyaAllah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati oleh Allah, apabila saya menyebut kalimah hati, pada pagi ini, yang saya maksudkan ialah jantung. Kalau saya sebut perkataan hati pada pagi ini, yang saya maksudkan ialah jantung. Ataupun dalam bahasa Inggeris kita sebut perkataan heart. Ataupun dalam bahasa Inggeris kita sebut dengan perkataan heart. Macam orang putih sebutlah, you are still in my heart ke in my liver? Nak tanya dulu ni. Maknanya yang saya maksudkan adalah heart. Cuma dalam bahasa Melayu, segala perkara yang berkaitan dengan rohani, perkara-perkara yang berkaitan dengan unsur dalaman, biasanya dipindahkan bahasa itu kepada perkataan hati. Jadi adakah dia satu benda yang salah? Jawapannya tak. Dia bukan satu benda yang salah. Hanya pindah bahasa saja. Cuma saya nak nyatakan, kenapa kita nak bincangkan tentang hati pada pagi ini? Kerana sabda Nabi SAW, Nabi dah ingatkan kepada kita, ala, ingat, wa inna fil jasadi mudghah. Kerana dalam diri kamu ni, dalam jasad kamu ni, ada satu ketul daging. Idza saluhat, kalau daging yang seketul ni dia elok, dia baik, dia bagus, dia bersih, dia berkualiti, saluhal jasadu kulluh, maka seluruh jasad dia akan jadi baik, dia akan jadi bagus, dia akan jadi hebat, dia akan jadi bening, dia akan jadi murni, dia akan jadi jernih. Tapi bermula dekat situ. Lalu Rasulullah jelaskan lagi, wa idza fasadat, tapi satu ketul daging ini kalau dia rosak, kalau dia kotor, kalau dia itu tak bagus, fasadal jasadu kulluh, maka seluruh Nabi sebutkan fasadal jasadu, maka jasad itu akan rosak, kulluh, semua sekali mesti akan terjejas. Lalu seketul daging itu apa? Ala wahiyal qalbu,
Lalu Rasulullah menyatakan bahawa seketul daging itu adalah al-qalbu. Al-qalbu dalam bahasa Inggeris kita sebut heart. Dalam bahasa Melayu kita sebut jantung. Tapi dalam bahasa Melayu ni kalau fizikal kita sebut yang zahir kita sebut jantung. Kalau batin kita sebut hati. Jadi benda yang samalah. Jadi hari ni saya nak sebut jantung ke hati? Jantung hati. Okey. Sebelum nak cerita lanjut ni, saya nak cerita dengan tuan-tuan. Ada satu cerita pengalaman saya. Saya dulu ada seorang sahabat masa belajar di Mesir. Dia ni kawan saya lah, lelaki. Dia tinggal sebelah rumah dengan saya. Nak cerita bab jantung ni. Jadi adalah kawan saya ni orang Malaysia. Satu hari tu dia ni disukai oleh jiran kami, orang Arab. Perempuan, suka dekat dia. Wanita ni dia kerja sama dengan bapa dia. Ayah dia tukang jual ayam dekat kedai bawah. Kedai jual ayam, cuma kami dekat Mesir dulu. Kalau beli ayam, kami tak beli ayam macam dekat sini. Dekat sini kita beli ayam yang dah siap sembelih. Kalau di Mesir kami beli ayam, kita akan pergi kat kedai ayam tu. Kita akan kat reban tu kita akan ambil seekor, dia akan timbang, setuju. Masa tu juga dia sembelih, masa tu juga dia bersihkan, masa tu juga. Jadi nak ceritakan kawan saya ni, dia satu hari dia pergi kat kedai ayam tersebut. Budak perempuan tu suka sangat kat dia. Tak tahu kenapa, nak kahwin dengan orang Malaysia katanya. Kemudian kawan saya pun buat biasa sajalah. Kemudian dah beli ayam, dah pilih ayam, dah bayar ayam. Kemudian ayah dia dah potong apa semua. Tiba-tiba kawan saya nak balik ni. Dah ambil ayam, dah bayar, dah nak balik. Tiba-tiba budak perempuan tu panggil. Dia kata istilahnya abang lah. Bang, ada barang tertinggal. Jadi kawan saya pun cari. Dompet ada, handphone ada, semua ada. Dia kata semua dah, ayam semua dah dapat. Sekali budak perempuan tu dia pegang jantung ayam. Dia kata jantung tertinggal, hati tertinggal kata dia. Jantung ayam, dia nak tunjukkan ada hati yang tertinggal. Jantung ayam dia pakai. Tapi nak cerita dengan tuan-tuan, yang kita nak bincang hari ni bukan tentang jantung ayam, tapi jantung hati kita. Dan jantung hati kita ni, kita boleh bahagikan kepada dua keadaan. Iaitu zahir, jantung yang berdegup itu. Dan yang kedua, batin. Iaitu yang kita sebut sebagai hati. Nak mensucikan hati, membersihkan hati dan membeningkan hati kita insya-Allah. Dan kita akan bincang dari sudut batin ini kerana baginda Nabi SAW pernah bersabda, sesungguhnya innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa kamu dan harta kamu, tetapi Allah Subhanahu wa taala melihat ila qulubikum wa a'malikum. Tetapi Allah melihat kepada hati kita. Hati kat sini maknanya jantung. Saya dah beritahu tadi sejak lebih awal. Jantung hati kamu dan Allah melihat kepada perbuatan kita. Oleh kerana itu, pada pagi ini insya-Allah kita nak kongsikan tuan-tuan tentang bagaimana beberapa tips yang tidak begitu susah tetapi perlu kita berikan perhatian untuk mensucikan hati kita. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah, dalam Quran bila menceritakan hati yang kotor, hati yang buruk, hati yang teruk, hati yang tidak baik, ada banyak perkataan yang disebutkan dalam Quran. Kalau tuan-tuan lihat di skrin yang saya paparkan ni, ada kalimah qasiyah, ada kan? Thumma qasat qulubukum. Qasiyah ni maknanya hati yang keras. Kalau batu tu sifatnya qasiyah, keras. Maknanya kalau kita ketuk tu sakit tangan kita. Dalam Quran diumpamakan hati yang tak elok ni dengan perkataan hati yang keras. Yang kedua diumpamakan jantung hati yang makhtum. Khatamallahu ala qulubihim. Allah tutup hati mereka. Jadi ada jantung hati yang keras. Ni cerita dari sudut batin, rohani. Hati yang keras, ada hati yang tertutup. Ada juga dalam ayat Al-Quran, Allah Ta'ala firmankan dengan istilah maradun, penyakit. Fi qulubihim maradun. Dalam jantung hati mereka ada penyakit. Jadi maknanya ada penyakit yang duduknya dalam hati. Ini yang kita nak cerita mensucikan hati ni. Kemudian dalam ayat Quran juga ada sebahagian orang kafir kata waqalu qulubuna ghulf. Ghulf maknanya dah tertutup, dah terlindung, dah tak boleh buat apa-apa. Ada jantung hati yang macam itu. Dan juga ada istilah yang lain, wa taba'allahu ala qulubihim, Allah tutup dan cap hati mereka. Ada juga istilah yang lain, athimun qalbuh, iaitu hati yang berdosa. Dan dalam hadis Nabi SAW, Rasulullah pernah menggambarkan tentang kekotoran hati ni
Nabi gambarkan dengan perkataan karat. Dalam bahasa Arab, sadaun. Sadaun tu adalah karat. Hati yang keras, hati yang tertutup, hati yang berdosa, hati yang berpenyakit, jantung hati yang berkarat, jantung hati yang telah tertutup, tidak boleh lagi nak dibuka untuk menerima hidayah dan juga petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita nak buang perkara-perkara ini, maka kita tinjau sedikit apakah tips yang boleh kita kongsikan pada pagi ini untuk sucikan hati kita, untuk lembutkan hati kita, untuk jernihkan hati kita. Mudah-mudahan insya-Allah bila kita laksanakan ke-10 perkara ini dalam kehidupan, sekurang-kurangnya kita dapat meningkatkan diri kita dalam urusan kita nak membersihkan hati kita dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tips yang pertama ialah setiap seorang daripada kita mesti melaksanakan dan melakukan muhasabatun nafsi. Apa muhasabatun nafsi ni? Dalam bahasa mudahnya ialah kita muhasabah diri. Identifikasi. Apa makna dia? Kita kenal pasti apa sahaja penyakit yang ada dalam hati kita. Sebab dalam hati kita ini ada dua sifat yang asas. Yang pertama disebut dengan nama sifat mahmudah. Ini sifat-sifat yang baik. Redha, merasa syukur, merasa puas hati, suka kepada kebaikan, seronok dengan kebaikan. Ini namanya sifat-sifat mahmudah. Tetapi pada masa yang sama, dalam jantung hati kita ada juga sifat-sifat mazmumah. Cemburu, kita rasa marah, dendam, geram, kita rasa tamak, kita rasa dengki, hasad dan sebagainya. Itu sifat-sifat mazmumah. Maka seseorang yang nak mensucikan hati, langkah pertama yang mesti dia buat ialah dia mestilah melaksanakan proses langkah yang pertama sekali, mesti ada muhasabah diri. Atau dengan erti kata tafakkur. Ataupun dengan bahasa yang lain kadang-kadang disebutkan oleh sebahagian orang postmortem. Kita lihat muhasabah, apa kekurangan, apa kelemahan, apa masalah yang ada pada diri kita. Jadi muhasabah mesti dilakukan. Ini adalah tips yang pertama. Orang yang tidak melakukan muhasabah, dia tidak akan boleh menjadi yang lebih baik pada masa akan datang. Orang yang tidak mengkoreksi diri, yang melihat kelemahan-kelemahan yang ada pada diri, dia tidak boleh membersihkan dan mensucikan hati dia. Muhasabah adalah perkara yang sangat penting. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah, kalau kita muhasabah saja, tetapi kita tak ada tindakan susulan, dia pun tak jadi. Maka kita perlu kepada tips yang kedua ialah mesti ada inisiatif memperbaiki diri. Dalam bab ini, bahasa yang lebih popular kita sebut dengan kalimah bertaubat. Kita sebut dengan kalimah bertaubat. Bertaubat ialah kita tinggalkan segala kelemahan yang ada. Kita tinggalkan segala kekotoran yang ada dalam hati kita. Kita rawat perkara tersebut. Kalau kita ada dendam, mesti cari jalan macam mana nak rawat perkara tersebut. Mesti ada tindakan taubat. Kalau kita ada rasa tamak, mesti ada letakkan langkah bagaimana nak menghilangkan tamak tersebut. Kalau kita ada hasad dan dengki, mesti cari jalan macam mana kita nak sucikan, hilangkan rasa kehasadan yang ada dalam diri kita. Maka tips yang kedua ialah mesti kita laksanakan pembaikan diri atau dalam bahasa yang lebih popular melaksanakan taubat pembersihan diri. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Tips yang ketiga, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah. Ini sangat penting. Ini tips yang sangat penting. Mesti dalam kehidupan kita ada urusan, ada program, ada jadual tadabbur Quran. Tadabbur tu maknanya apa? Kita hayati, kita ambil 1-2 ayat Quran sebagai contoh yang kita laksanakan pada pagi ni. Kita baca surah Yasin, kita ambil beberapa ayat Quran dan hadis, kita merenung apa kandungan yang ada dan kita ambil tu sebagai teguran untuk diri kita. Tadabbur ni lawannya tertutup hati, kotor hati. Itu dia punya lawan dia, versus dia begitu. Kenapa saya katakan begitu? Kita lihat satu ayat Al-Quran dalam surah Muhammad. Allah Subhanahu wa taala nyatakan, afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha
Adakah mereka sengaja tak berusaha nak memahami, memikirkan isi kandungan Quran? Tu nampak tu kalimah. Yatadabbarun. Mengapa mereka tak nak mendalami, merenung ayat Al-Quran? Ataupun, lawan dia apa? Kalau tak buat, lawan dia apa? Ataupun telah hati mereka tu telah terkunci penutupnya. Habis terkunci. Dah tak terbuka. Kotor hati dia. Salah satu tindakan penting. Tadi kita cerita muhasabah, kemudian kita cerita kepentingan taubat. Maka langkah yang pertama mesti kita adakan, wujudkan, laksanakan, gerakkan dalam kehidupan kita, mesti ada pendekatan tadabbur, penghayatan kepada isi kandungan Al-Quran. Kalau tidak, dia punya lawannya ialah hati akan terkunci, hati tertutup. Ketika itu amat payah bagi kita. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah. Tips yang keempat untuk kita bersihkan hati kita, sucikan hati kita, mesti menjaga kelangsungan, konsistensi, berterusannya amal soleh yang kita buat. Baginda Nabi SAW pernah bersabda, ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ialah yang konsisten, berkelangsungan walaupun sedikit. Sedekah satu hari RM1, tak banyak tapi konsisten. Setiap kali Jumaat RM5, tak banyak tapi konsisten tiap-tiap Jumaat. Kita beri salam kepada orang, tak banyak tapi konsisten. Setiap kali berjumpa kita beri salam. Maka kita berterusan dengan amal soleh, itu akan dapat membantu mensucikan jantung hati kita. Daripada kekotoran, daripada dosa, daripada sifat-sifat yang tidak baik. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah. Tips yang seterusnya ialah mengisi waktu kita dengan zikrullah. Zikir boleh kita bahagikan kepada dua. Zikir ni secara umum maknanya mengingati Allah. Dan kita boleh berikan kategori zikir ini kepada dua bahagian. Yang pertama kita sebut zikir secara lisan. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Minggu lepas kita pelajari kan? Astaghfirullah, banyakkan istighfar. Ingat tak yang kisah penjual roti baca istighfar tu? Macam mana dia dapat 6 keistimewaan, doa dia semua Allah tak tolak, alhamdulillah. Orang macam tu dia bukan pemalas. Dia rajin, dia berkomitmen, dia berinisiatif, dia berstrategi, dia membuat pelan tindakan. Tetapi zikir dia tak tinggal. Kerana apa? Kerana dia nak zikrullah pada lisan dan amalan. Lisan lidah, zikrullah sebut. Pada amalan, selama mana amalan dia mematuhi aturan dan juga hukum-hukum Allah, maka dia sedang ingat Allah dalam amalan. Orang yang berniaga, adakah dia zikrullah? Bergantung. Kalau perniagaan dia jauh daripada riba, kalau perniagaan dia elakkan daripada yang namanya penipuan, gharar, ataupun perjudian, maisir, semua dia elakkan. Sebab dia tahu perkara ini tak boleh. Maka dia ingat Allah Subhanahu wa taala. Kalau ikutkan dari segi profit, ini boleh. Dari segi keuntungan, jalan saja. Tetapi kerana dia bawa zikrullah dalam amalan perniagaan, maka dia sedang zikrullah secara lisan dan secara amal. Kita hari-hari yang bekerja ni sangat boleh melaksanakan zikrullah untuk mensucikan hati kita. Pada lisan dengan istighfar sekurang-kurangnya. Pada amalan selama mana kerja kita mematuhi apa yang Allah perintahkan. Yang halal kita teruskan, yang haram kita hindarkan. Maka ketika itu kita bawa zikrullah dalam amalan kita. Allah Ta'ala berfirman, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, ketahuilah bahawa dengan zikrullah itu akan tenanglah hati manusia. Ketenangan itu bila ada zikrullah kedua-duanya. Lisan dan juga amalan. Saya ingatkan, lisan dan amalan kedua-duanya. Suci hati kita insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tips yang selanjutnya untuk kita mensucikan hati kita ialah sentiasa bergaul, sentiasa bersama, sentiasa dekat, sentiasa ada hubungan yang baik dengan orang-orang yang soleh. Kita tak dapat nafikan lingkungan kita, circle kita, siapa yang bersama kita akan memberi pengaruh kepada pola fikir kita dan cara tindakan kita. Dalam apa bidang sekalipun. Dalam apa bidang. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah, perkara ini 1400 tahun dahulu Nabi dah bagi dah tips ini.
Kita nak jadi orang jahat, campur je dengan orang jahat. Memang banyak idea jahat kita dapat. Kita nak jadi orang yang berjaya, campur orang berjaya. Banyak saja idea yang orang berjaya tu akan meresap pada kita. Nabi contohkan dua perkara. Bukan soal buruk dan baik, tapi soal lingkungan mempengaruhi. Nabi contohkan dua. Nabi bersabda, siapa yang bergaul dengan penjual minyak wangi, dia akan wangi. Siapa yang bergaul dengan orang tukang besi, maka dia akan dapat kesan bau karat busuk tu, dia akan dapat juga. Terkena walaupun sedikit. Kita nak mensucikan hati, maka kita dekati orang-orang yang soleh. Dan mendekati orang-orang yang soleh, walaupun kita belum cukup soleh, Allah akan ikut sertakan kita bersama orang soleh. Contoh mudah, tuan-tuan, esok hari Jumaat, buka surah Al-Kahfi. Dalam surah Al-Kahfi, cerita pemuda gua. Berapa orang? 7 orang. Saya dah sampai ke Jordan. Nanti satu hari kita pergi sama-sama insya-Allah. Di pemuda 7 orang ni, siapa bersama dengan mereka? Ia disebut dalam surah Al-Kahfi. Siapa bersama dengan mereka? Seekor anjing. 7 orang ni wali Allah, orang soleh. Anjing ni siapa? Anjing ni binatang. Dia bukan wali Allah, dia bukan orang soleh, dia tak melaksanakan solat. Tapi cerita anjing tu dimasuk dalam surah Kahfi, disebut wakalbuhum, 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 dan anjing mereka, anjing mereka, anjing. Kenapa dia sebut banyak kali? Anjing ni dia bukan siapa-siapa, tapi kerana dia bersama dengan orang yang soleh, orang yang baik, Allah ikut sertakan cerita dia dalam surah Kahfi, kekal dibaca sampai hari kiamat. Malah orang yang baca pada hari Jumaat surah Kahfi, Allah sinarkan dia dengan cahaya sampai minggu depan. Lingkungan. Ingin hati kita suci dan bersih, cari lingkungan orang-orang yang memiliki hati yang bersih. Tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Allah Taala menyatakan di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Kahfi, sabarlah diri kamu, sentiasalah diri kamu, jadikanlah diri kamu berdamping rapat dengan orang-orang yang beribadah kepada Tuhan mereka pada waktu pagi dan petang. Jadi ini perintah Allah supaya untuk kita mensucikan hati kita. Baik tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati oleh Allah. Selanjutnya tips yang ketujuh. Macam mana kita nak mensucikan hati kita, bersihkan hati kita, jernihkan hati kita. Kita mesti berkongsi apa yang kita ada dengan fakir, miskin, anak yatim. Ini sangat penting. Dia bukan soal banyak, bukan soal kita dah kaya atau belum kaya. Soalnya mesti ada bahagian dalam rezeki kita. Kita susah senang, tetapi mesti ada kepada fakir, miskin, yatim. Cari peluang. Datang seorang lelaki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, syaka qaswata qalbi, mengadu kepada Nabi tentang hatinya keras. Ya Rasulullah, hati saya keras. Qaswata qalbi, yang saya sebutkan tadi istilah jantung hati keras. Orang cakap tak nak dengar, orang nasihat tak terima, orang tegur melenting, ni jenis hati keras. Tapi yang bagusnya dia mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah kata apa? Nabi berikan tips macam mana nak bersihkan hati, macam mana nak jernihkan hati. Rasulullah kata buat 2 perkara. Apa dia? Rasulullah kata imsah ra'sal yatim, usap kepala anak yatim, wa at'im al miskin, dan berikan makanan kepada orang-orang miskin. Kita kalau ada ahli keluarga wal'iyadzubillah yang hatinya keras, suruh solat tak mau, suruh puasa monting, suruh belajar malas, suruh kerja tidur, memang tak boleh buat apa-apa, dah teruk sangat ni, hati keras sangat. Maka di antara jalan tu untuk membersihkan hati dia, hilangkan kekotoran hati dia, bawalah dia untuk pergi kepada program-program membantu fakir miskin, membantu anak yatim. Sekurang-kurangnya kita berusaha sebagaimana tips yang langsung diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keyakinan kita bukan pada usaha kita, tapi keyakinan kita pada tips dan jaminan yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Usap kepala anak yatim maknanya menyantuni, memberikan khidmat, berkongsi rasa kepada mereka, dan juga berikan makan kepada orang miskin. Tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati oleh Allah, tips yang ke-8 untuk mensucikan hati kita ialah memperbanyak untuk mengingati mati. Umur ni diibaratkan sebagai bahan bakar untuk kurangkan tempoh kehidupan. Itulah umur.
Maka bahan bakar kepada kehidupan adalah umur. Seiring umur berjalan, seiring itulah bahan bakarnya semakin terbakar, semakin terbakar. Jadi bila kita mengingati mati, kita akan lebih membersihkan hati kita, mensucikan hati kita, mengenang kesilapan-kesilapan kita dan memikirkan apa bekalan-bekalan baik yang perlu kita bawa selepas daripada kematian. Ini sangat penting. Sebab itu Nabi SAW menggalakkan kita ziarah kubur. Tujuan dia bukan semata-mata untuk menangis, tetapi yang lebih penting ialah zurul kubur fa innaha tudzakirukum bil akhirah. Ziarahlah kubur kerana ziarah kubur itu dapat mengingatkan kamu kepada hari akhirat. Mengingat mati, ingat kepada akhirat. Bukan ingat kepada sakit itu. Bukan ingat kepada hilangnya apa yang kita ada. Tetapi mengingatkan apa sebenarnya yang boleh kita lakukan lagi untuk keuntungan kita di hari akhirat. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah, tips yang ke-9 sangat-sangat penting. Menghadiri majlis ilmu sangat penting. Orang nak tahu jantung hati dia bersih, sihat ke tidak sihat, cuba datang majlis ilmu. Tengok dia bosan ke tidak. Tengok dia tahan ke tidak. Tengok hatinya seronok ke tidak. Kita ni kalau nak ukur oksigen, sekarang pakai apa tu yang alat tu? Yang cocok-cocok jari tu. Apa nama dia? Mungkin Faizal tahu agaknya. Oksigen. Oximeter. Oximeter. Ingat oksigen. Oximeter. Oximeter. Orang kalau nak test COVID, dia mesti ada ukur dia. RTK ke apalah nama istilah dia. Orang nak ukur oksigen, dia ada kayu ukur dia, alat pengukur dia. Kita nak ukur hati kita ni sihat tak sihat secara rohani tau. Kalau jantung, yang zahir tu jantung, kita nak ukur, kita cek saja. Mungkin di Institut Jantung Negara IJN mungkin dia ada alat yang cukup. Tapi nak ukur diri kita ni, betul ke hati kita ni sihat ke, bersih ke, bagus ke, elok ke? Try duduk dalam majlis ilmu. Sebab Rasulullah jamin, siapa ada dalam majlis ilmu, dilimpahi oleh rahmat dan Allah akan wa anzala alaihimus sakinah. Allah akan berikan ketenangan, kebeningan dan kesentosaan dalam hati dia. Itu dijamin dalam hadis sahih Muslim, dalam hadis yang lain. Jadi penting majlis ilmu. Sebab tu kita seronok tuan-tuan dan puan-puan hari ni. Ada yang tekankan lagi like, ada yang tekan lagi button share. Tuan-tuan yang berada, walaupun secara fizikal kita berjauhan, tapi 200 lebih yang ada pada pagi ini, insya-Allah mudah-mudahan diberikan ketenangan dan kebeningan hati insya-Allah. Kerana kita sedang berada dalam majlis ilmu dan itu kayu ukur dia. Nak tengok hati kita sihat tak sihat, cuba kita berada dalam majlis ilmu. Bosan tak bosan? Seronok tak seronok? Gembira tak gembira? Kalau kita mula ada rasa bosan, kita lawan. Kerana rawatan sedang berjalan. Pembersihan sedang berlaku. Tapi bila kita sehari ke sehari diikuti dengan tips yang pertama sampai yang ke-8, dalamnya ada tadabbur, dalamnya ada taubat, dalamnya ada muhasabah, dalamnya ada zikrullah, sedikit demi sedikit insya-Allah akan membantu dan memberi pengaruh kepada pensucian dan pembersihan hati kita. Tuan-tuan dan puan-puan, dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, baginda Nabi bersabda, tidak ada kaum yang duduk bersama-sama mengingati Allah, melainkan malaikat akan menghampirinya, malaikat akan meliputinya dengan rahmat dan akan diturunkan ketenangan ke dalam hati mereka. InsyaAllah hati yang resah, hati yang gundah gulana, hati yang rasa tak tenang, seringkan diri untuk sucikan dia dengan cara duduk dalam majlis ilmu dan majlis zikrullah yang di dalamnya ada mengingati Allah Subhanahu wa taala. Dan tips yang terakhir yang ke-10 pada pagi ini ialah mesti memperbanyakkan doa kepada Allah, kerana jantung hati kita Allah yang membolak-balikkannya. Sebab tu nama dia qalbun. Qalbun ni maknanya bolak-balik. Secara zahir bolak-balik dia macam mana? Duk-duk, 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 bolak-balik. Tapi secara batinnya ialah jantung hati kita ni berubah-ubah. Pagi tadi cakap nak, kemudian tengah hari tak nak pula. Pagi tadi ingat nak beli, tengah hari tak nak pula. Pagi tadi ingat nak pergi, sekarang tak nak pula. Pagi tadi suka, tengah hari dah benci pula. Hati kita ni berbolak-bolak. Tapi untuk konsisten, kukuh dengan satu pendirian yang baik, supaya kita tak terpengaruh dengan anasir-anasir yang tidak elok, kita perlukan keteguhan jantung hati. Cara dia mesti doa. Kata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, saya tutup dengan hadis ini, wa an Aisyah radhiyallahu anha, daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha qalat, Aisyah bagi tahu, da'awatun
Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam doa yang antara Nabi paling banyak baca. Yukthiru ay yad'u biha, antara doa yang paling Nabi banyak baca berkaitan dengan jantung hati kita. Ya muqallibal qulub, wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, jantung hati, tsabbit qalbi, tetapkan dan kukuhkan hatiku ini atas jalan kebaikan, jalan agamamu. Tuan-tuan dan puan-puan, ikut sama-sama saya membaca ya muqallibal qulub. Boleh? Okey, tuan-tuan di rumah ikut sama-sama dengan saya. Baca sama-sama insya-Allah. Ini doa yang paling banyak Nabi baca. Jangan sampai kita tak baca. Kalau kita tak baca doa macam mana Nabi, kekukuhan jantung hati Nabi, kesucian hati Nabi, kalau kita tak baca doa ini, kita tak payah ceritalah tip-tip yang jauh-jauh. Tak perlulah. Kita ambil yang ni yang utama dulu, disusuli dengan hal-hal yang lain. Sama-sama kita baca sekali lagi. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Alhamdulillah, mudah-mudahan sedikit ilmu yang kita kongsikan pada pagi ini, mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan ada barakah dan kebaikannya. Mohon ampun dan maaf, saya bercakap dengan tuan-tuan bukan bermakna hati saya sudah bersih, bukan bermakna jantung hati saya ini sudah bening, bukan bermakna saya sudah melepasi ujian-ujian berkaitan dengan jantung hati ini. Tapi kita sama-sama bergerak ke arah kebaikan. Mudah-mudahan pertemuan kita bermanfaat pada pagi ini. Mohon ampun dan maaf. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Dan saya serahkan semula kepada Syafiqah. Silakan. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz Ili Naminin atas perkongsian yang banyak sangat hari ini. Bukan 1, bukan 5, tapi 10 tips untuk kita mensucikan diri. Saya nampak ni ramai yang spam dekat komen. Alhamdulillah. Saya baru nak suruh lepas Ustaz Ili Naminin share kan, saya nak mereka tulis apakah learning point yang mereka belajar. Okay, kalau saya nak highlightkan memang terlalu banyak. Tetapi apa yang saya boleh rumuskan, apa yang saya boleh dapatkan adalah kita kena mulakan praktis lah. Kita kena muhasabah diri, menghadiri majlis ilmu, berzikir dan macam-macam lagi. Mungkin kita nampak, sometimes kita nampak benda tu macam remeh kan, macam tak penting. Tetapi inilah perkara yang boleh mensucikan hati kita insya-Allah. Saya nampak ni komen, anda boleh tulis juga learning point anda. Apakah yang anda dapat daripada perkongsian tazkirah pada pagi ini? Pada saya memang sangat-sangat menarik. Okey, kita ada Tuan Syed, dia tulis semua list. Okey, Puan Haryati Hamid pun ada tulis juga 1 sampai 10. Puan Mortini memperbanyakkan doa kepada Allah. Okey, Puan Raja Fuziah pun tulis juga ni. Okey, banyak ni, alhamdulillah. Okey, semoga bermanfaat kepada anda yang menonton, yang dah komen. Terima kasih banyak-banyak saya ucapkan. Okey, alhamdulillah, terima kasih ustaz semua. Okey, so sebelum saya nak akhiri, saya nak jemput Tuan Nizam Malik dulu untuk menyampaikan sepatah dua kata lah sebelum kita akhiri majlis kita pada pagi ini. Okay, terima kasih Syafiqah. Okay, Assalamualaikum semua. Okay, Alhamdulillah hari ini kita dah belajar banyak berkaitan dengan tips mensucikan hati. Ada 10 semuanya. Okey, dan saya rasa semua tips tersebut kita boleh implement dalam kehidupan kita, dalam setiap hari kita. Alright, dan semoga kita menjadi orang yang lebih baiklah. Okey, because kalau kita dapat jaga hati kita ni, insya-Allah kita akan dapat jaga hubungan dengan orang ramai jugalah. Okey, tapi saya nak ambil kesempatan ni jugalah Ustaz, nak tanya soalan lah. Kan? Kita hari ni 10 tips tu untuk menjaga hati kita kan. Tapi of course kita nak jadi orang yang baik, kita nak keluarga kita jadi orang yang baik. Tapi masalahnya sekarang dalam society kita ni ramai orang yang ada perasaan hasad dengki dan sebagainya yang memberi kesan kepada orang-orang yang baik ni. Because of hasad dengki, dia buat benda-benda yang tak baik kepada orang-orang yang nak jadi baik. Okay, sampai ada yang buat benda-benda yang sampai orang jatuh sakit,
buat khianat dan sebagainya. So macam mana kita nak mendepani orang-orang yang ada masalah hati dalam hidup kita supaya kita dapat meneruskan kehidupan kita dengan selamat, dan kita ke macam mana dalam perspektif Islam sebenarnya. Silakan Ustaz. Baik, alhamdulillah. Kita doa mudah-mudahan kita dijauhi daripada orang-orang yang sebagaimana Tuan Nizam Malik tadi ada sebutkan. Tetapi hakikat dalam kehidupan itulah cabaran yang ada, tidak dapat terlepas sedikit atau banyak, cepat atau lambat. Kemungkinan itu ada sahaja. Tetapi yang pertama kita kontrol apa yang kita boleh kontrol dulu. Yang pertama sekali diri kita. Diri kita, iaitu kita fokus sahaja kepada apa yang kita nak laksanakan selama mana itu tidak bertentangan dengan apa yang Allah perintahkan. Yang pertama diri kita. Yang kedua, berkenaan dengan orang lain, kalau tindakannya dapat kita elakkan, maka kita kena usaha laksanakan tindakan yang boleh mengelakkan kita daripada kedengkian ataupun hasad daripada orang lain. Kalau fizikal, maknanya kita jarakkan, jauhkan diri, asingkan, ataupun kita tidak bertemu dan sebagainya. Dan yang ketiga, antara perkara yang kita perlu amalkan ialah membaca 2 surah yang terakhir dalam Quran. Itu sangat penting. Sangat penting. Antaranya ialah surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Ini 2 surah ni bagus dibaca pada tiap-tiap pagi 3 kali, tiap-tiap petang 3 kali, kerana ada satu ayat kalimah di bawah tu, antaranya wa min syarri hasidin idza hasad. Kita nak minta perlindungan dari Allah untuk menghadapi orang yang hasad ketika dia nak hasad. Jadi ramai je orang yang hasad, tapi dengan kita dia tak hasad. Tapi kita nak minta lindung kepada Allah, orang yang hasad apabila dia nak hasad kepada kita, yang itu kita nak minta perlindungan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi itu lebih kepada yang zahir. Tetapi yang batin, yang rohani, yang dalaman, yang berkaitan sihir, wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Daripada sihir, dulu ada jenis sihir, dia ambil tali, dia ikat-ikat, kemudian dia tiup-tiup. Maka dia itu cara sihir suatu ketika dahulu, zaman jahiliah. Jadi kita minta perlindungan juga dari perlindungan Allah daripada apa jua sihir dengan membacakan ayat tersebut. Jadi dia ada 2 perlindungan, zahir dan juga batin. Mudah-mudahan dengan 3 langkah tadi Allah selamatkan kita daripada hasad dan kedengkian orang, insya-Allah. Okey, insya-Allah. Alright. Jadi memang kita tak dapat nak halang manusia. Kalau ikutkan sejarah daripada zaman Nabi Adam lagi, manusia ni ada perasaan hasad dan dengki dalam hidup. Okay, jadi kita mohon doa semoga kita dijauhkan daripada perkara-perkara yang tak baik, dan insya-Allah kita dapat bina circle kita yang orang yang positif, okay, dan sentiasa bergerak dan melakukan perkara-perkara yang baik dalam kehidupan kita, insya-Allah. Okay. Jadi terima kasih Ustaz atas perkongsian. Semoga apa yang dikongsikan oleh Ustaz hari ini, Ustaz Ilin, dapat memberi manfaat kepada kita semua, tim Wealth Academy Sedang Berhad, dan juga kepada anda semua yang sudi menonton pada pagi ini. Ramai hari ini yang menonton. Okay, saya ucapkan terima kasih atas kesudian anda untuk bersama dengan kami, support our program. Okay, dan terima kasih juga kepada yang klik button share. Semoga lebih banyak lagi manfaat disampaikan kepada orang ramai di luar sana. Okay, jadi sekian saja daripada saya. Okay, terima kasih Syafiqah. Kita boleh tutup dengan mungkin bacaan doa daripada Ustaz. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala billati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Okay, saya rasa setakat itu sahaja sesi kita pada pagi ini. Saya Syafiqah selaku host untuk tazkirah dan juga sesi live bacaan Yasin pada pagi ini ingin memohon maaf jika saya ada kesalahan dan kesilapan dan kekurangan. Okey, sesungguhnya yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan kekurangan itu datang daripada saya. Dan maaf juga jika ada
masalah teknikal tadi. Saya ada nampak tadi komen-komen. Okey, insyaAllah kita akan improve lagi di masa hadapan. Kalau anda suka sesi live bacaan Yasin dan juga tazkirah ini dan anda nak lagi, anda komen dekat ruangan komen yes. InsyaAllah lah. Okey, kalau ada rezeki kita akan bawakan semula majlis bacaan Yasin ini dan insyaAllah semoga berterusan. Okey. Alright, saya maafkan Tuan Harman. Okey. Terima kasih kepada anda semua yang menonton, yang dah like, komen, yang share, yang bantu untuk share. Semoga memberi kebaikan kepada anda semua dan semoga bermanfaat. Kita berjumpa lagi. Saya Syafiqah daripada tim Saham Masri dan juga warga Web Academy ingin mengucapkan salam hormat dan Assalamualaikum. اللهم صل على سيدنا محمد حبيب المحبوب شافي العلل يا مفرج الكروب. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. صلى عليك الله يا عدناني يا مصطفى يا صفوة الرحمن